اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi, Tuhanku, anta maqsudi, kepadamu maksud dan tujuanku. Wa ridhaka matlubi, dan hanya redha engkau yang aku tuntut. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Abdul Azim. Dah 45 star. Amin. Baik. Allah mabarik lana fi Rajab. Ya Allah, Engkau berkatilah kehidupan kami pada hari ini, pada hari Jumaat dalam bulannya Rejab. Ya Allah, Kau berkati pula kehidupan kami nanti dalam bulannya Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, Kau sampaikan diri kami, hati kami, roh kami, darah kami, daging kami, dan seluruh kehidupan kami nanti dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan ya Allah, kami terus mendapat keberkatan, kebaikan, dan kami nak rasa apa lagi kehebatan Ramadan yang Engkau berikan kepada kami. Cuma yang selama ni kadang-kadang selama berpuluh tahun kami keluar dan masuk, keluar dan masuk, keluar dan masuk dalam bulannya Ramadan. Maka kenapa masih lagi kami tidak mengecapi mutiara-mutiara yang hebat dalam bulannya Ramadan? Jadi pertama sekali, apa khabar anda pada pagi ini? Bantu saya jawab di ruangan komen untuk kita nak menghasilkan kefahaman yang lebih hebat, pemikiran yang lebih hebat. Terima kasih kepada Rizal Kasim untuk kita nak menghasilkan ketenangan yang lebih hebat. Maka tiada ketenangan yang abadi melainkan orang yang mencintai dunia dan mencintai akhirat. Sebab tu kalau saya suka kalian menjawab, Alhamdulillah Ustaz saya sihat, selagi mana ajal belum dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan mati itu pasti. Bila mana mati itu pasti, tuan-tuan, no choice, tak ada jalan. Kehidupan kita ni senantiasa kita kena ingat kepada kematian. Dan saya nak tahu juga, apa khabar batin anda pada pagi ini? Cuba jawab di ruangan komen. Yang tak tahu jawaban, tulis, Alhamdulillah Ustaz, batin saya sihat selagi mana diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga, sebelum saya nak berbicara dengan begitu panjang pada pagi ini, dalam hashtag Santapa Rohani, terima kasih Susilawati Abdul Halim, terima kasih. Sebelum kita nak berbincang dengan lebih panjang lagi tuan-tuan, berkenaan apa? Solat yang kita lakukan pada subuh tadi, atau waktu duha tadi, adalah satu kualiti solat yang tuan-tuan dah bina dia selama berpuluh tahun. Betul ke betul? Kalau kita nak melihat apa yang kita ada sekarang, maka itulah yang kita dah bina berpuluh tahun. Sama ada 5 tahun, sama ada 10 tahun, sama ada 20 tahun, maka kualitinya itulah apa yang kita rasai sekarang. Namun tuan-tuan, sebelum saya nak berbincang dengan lebih mendalam, kita nak bersembang pada pagi hashtag Santapa Rohani. Tapi saya lebih suka tuan-tuan dahulu merasai kehidupan kita ni agar apa? Apa yang kita nak selain daripada mencari keredaan daripada Allah Ta'ala, iaitu pencapaian yang kita nak. Ya Allah, aku nak menjadi orang yang salik. Apa salik? Sentiasa berjalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sahabat-sahabat hamba dunia dan akhirat yang berada dalam page Irwan Zahuri. Hari ni lupa nak buat live dekat grup, dekat Instagram. Baik.
Seorang ambil telefon kejap, buat live dekat Instagram. Sahabat-sahabat dekat Instagram pun rindu juga. Jadi, tuan-tuan, bila mana kita membincangkan berkenaan apa dia, solat yang kita lakukan pada hari ini ialah suatu ibadah ataupun kualiti yang tuan-tuan rasainya sekarang terhasil daripada apa yang tuan-tuan dah develop, tuan-tuan dah bangun ataupun tuan-tuan dah susun 5 tahun, 10 tahun dulu. Betul ke betul? Cuba jawab di ruangan komen. Terima kasih Nora Zamimah. Mimi ke? Dah. Saya ulang balik tuan-tuan. Betul ke betul? Kualiti solat yang tuan-tuan lakukan sekarang, pagi tadi ke, ketika tuan-tuan tahajud ke, atau saat lagi tuan-tuan nak duha ke, tuan-tuan, maaf saya nak sebut, apa yang kita dapati sekarang, ataupun kualiti solat yang kita dapat sekarang, tak dapat tidak, itulah yang tuan-tuan telah bina, itulah hasilnya yang tuan-tuan dah create, itulah hasilnya yang tuan-tuan dah manage. Bermula bila? Sama ada 5 tahun dulu, bagi tuan-tuan yang baru mula nak mengaji lah 5 tahun dulu, ataupun 10 tahun dulu. Dan maaf, ada yang boleh kata yang dah 20 tahun, 50 tahun tuan-tuan, maka itulah hasil yang tuan-tuan dapati sekarang. Itulah yang terdapat sekarang. Terima kasih Azhana Aziz. Baik, persoalannya tuan-tuan, saya nak tahu untuk tuan-tuan diberi peluang dibantu. Saya nak tahu tuan-tuan, adakah tuan-tuan berpuas hati dengan kualiti solat yang tuan-tuan lakukan pada subuh tadi? Cuba jawab di ruangan komen. Anda berpuas hati? Rasa dah cukup? Rasa dah okey? Sebab apa? Kan semalam kita belajar dalam hashtag Santapa Rohani. Apakah 5 punca? Apakah 5 punca? Terima kasih Amidah daripada Singapura. Apakah 5 punca yang mengakibatkan kita tak boleh nak keluar daripada zon selesa? Apakah 5 punca kita tak boleh nak khusyuk lagi tuan-tuan? Al-qana'atu bil jahli. Itu punca paling utama. Selesa dengan kejahilan. Selesa dengan kejahilan. Itu cerita semalam. Tapi pada hari ini saya nak tanya dulu, adakah tuan-tuan berpuas hati? Terima kasih Kak Maziah. Dia kata tak berpuas hati Ustaz. Dia rasa tak puas hati lagi dengan solat yang dia lakukan. Masih lagi rasa kurang best, atau masih lagi dia rasa kurang power, atau masih lagi dia merasakan kurang yang lain, cuba tulis di ruangan komen, adakah kalian berpuas hati dengan ibadat solat yang kalian lakukan sekarang? Hasnina, tak cukup dan tak puas hati Ustaz. Bagus. Baik. Bila tuan-tuan dah mula rasa, terima kasih Hozaimah, rasa tak puas hati. Samiza Jalil, belum rasa puas hati. Rasa ibadat yang aku lakukan ni masih lagi tak mencapai kepada level yang sebaiknya, level yang sepatutnya, level yang bukan sahaja dapat memberi kesan dan memberi kekuatan zahir rohaniah dan sebagainya, tetapi tuan-tuan, kita nak solat tu satu solat yang betul-betul membantu kehidupan kita mencapai yang dikatakan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi secara ringkasnya pada pagi ini, sebab dia pusing macam ni. Sekejap. Jadi secara ringkasnya pada pagi ini, apakah lagi punca-punca yang mengakibatkan atau yang menjadi asbab solat yang kita lakukan masih lagi tak mencapai kepada level yang terbaik? Saya bagi contoh yang paling mudah. Kita nak mencapai kepada Ramadan. Kita nak capai kepada Ramadan, insya-Allah taala. Saya mendoakan diri saya dan juga kalian, keluarga saya dan keluarga kalian, anak-anak saya dan anak-anak kalian, kita sampai ke dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Baik. Dalam Ramadan ni tuan-tuan, dalam Ramadan ini yang akan mendatang kepada kehidupan kita, ada suatu tarikh yang begitu karamat yang diturunkan padanya para malaikah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Iaitu apa dia? Malam Lailatul Qadar. Baik.
Bila sebut malam Lailatul Qadar, saya yakin tuan-tuan, saya yakin ramai di antara tuan-tuan masih lagi mencari-cari apakah amalan lagi. Dan selama ni amalan aku ni tak cukup power ke? Dan tak cukup hebat ke? Kerana apa? Setiap kali aku masuk dan keluar, masuk dan keluar, masuk dan keluar dalam Ramadan Al-Mubarak, kenapa masih belum lagi aku dikaruniakan yang dikatakan perasaan Lailatul Qadrin khairum min alfi syahr? Dah, mana yang tak kena? Mana yang kurang? Sedangkan kalau kita baca sejarah para ulama, para awliya, boleh kata mereka ni tiap-tiap tahun lah semua dapat Lailatul Qadar. Selalu mereka rasa. Jadi pernah ke tidak kalian fikir apa lagi yang kurang? Apa lagi yang tak kena? Apa lagi yang cacat? Sebab apa? Tuan-tuan, bila sebut Lailatul Qadar, saya nak buktikan dengan solat tadi, bukanlah mencakupi bila nak masuk saja Ramadan, baru kita buat amalan, buat amalan dan kita dapat Lailatul Qadar. La, tak cukup. Dan saya yakin benda ni tuan-tuan semua sahkan, tak cukup. Melainkan bermula daripada rejak. Kita belajar, kita cari ilmu, kita top up apa lagi kesilapan, dan kita baiki kekurangan, dan sehingga kita melalui proses pula pada bulan Syaban dan akhir sekali kita masuk kepada bulan Ramadan, dan sehingga Allah Ta'ala karuniakan kepada kita dan kita rasa Allah bestnya Lailatul Qadar. Dan cuba belanja love sikit. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih atas nama dakwah. Sebab tu jangan lupa masuk live, like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Syukran jazilan khairal jazak hamba ucapkan. Baik, sambung. Jadi apakah kaitan Al-Qadar tadi dengan solat? Apakah kaitan Al-Qadar tadi dengan solat? Kaitannya mudah. Saya ulang balik. Agak-agak cukup ke bila masuk je bulan Ramadan baru nak start buat ibadat? Baru nak start buat ibadat, buat tu, buat ni, bersedekah dan sebagainya. Kemudian masuk je 10 malam terakhir, kita mengharapkan suatu malam yang dikaruniakan kepada kita seumpama 1000 bulan. Allahu Akbar. Mengharap tu bagus. Berhajat itu bagus. Tetapi sejauh mana kita bersedia nak menerima yang dikatakan kehebatan Lailatul Qadar? Cuba jawab sekejap dekat ruangan komen. Sementara tuan-tuan like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Soalannya mudah. It's very simple. Cukup ke nak masuk bulan Ramadan ni? First Ramadan baru start sungguh-sungguh ibadat. Sungguh-sungguh buat kerja. Sampai 10 malam terakhir, bermakna tuan-tuan ada period lebih kurang 20 hari. 10 malam terakhir, kita harap Tuhan beri Lailatul Qadar. Dan saya yakin tuan-tuan akan menulis jawabannya, tak cukup Ustaz. Tak cukup. Betul Badrul Syam. Itulah situasi yang perlu kita fahami. Tak cukup. 20 hari masuk Ramadan, tiba-tiba harap Lailatul Qadar. Sama juga dengan solat. Tuan-tuan jangan merasa cukup. Baru masuk program setahun, baru belajar 2-3 program dan sebagainya, tiba-tiba rasa dah cukup. Kemudian rasa apa? Solat dah khusyuk. Ya ke? Tuan-tuan, bila sebut solat dah khusyuk ni, cuba tulis kejap dekat ruangan komen. Siapa yang mengesahkan apa yang tuan-tuan dapat tu betul-betul yang dikatakan khusyuk? Yang ni penting. Kalau tuan-tuan dapat keyword ini, insya-Allah saya yakin tuan-tuan dah tahu jalan keluar. Sebab apa? Tajuk live kita pada pagi ini lah #santaparohani. Saya nak bagi faham satu je. Apa solat yang kita lakukan pada hari ini ialah apa yang telah kita bina berpuluh tahun. Jadi maknanya apa kesilapan dia sebenarnya kalau tuan-tuan fikir betul-betul. Okey, bila sebut khusyuk solat, saya yakin tuan-tuan belajar. Saya yakin. Sama ada di surau, di masjid, live, Facebook, WhatsApp dan banyak lagi media sosial yang ada untuk kalian gunakan tambah ilmu belajar. Okey. Sekarang ni soalannya is very simple. Sebab saya nak kaitkan dengan Al-Qadar dan solat. Kalaulah tuan-tuan kata tuan-tuan dah belajar, bagus. Tuan-tuan dah berguru, bagus. Tuan-tuan dah masuk program seminar sana, seminar sini. Program online sana, online sini. Baik, kemudian tuan-tuan cuba beramal. Cuba tulis di ruangan komen. Lepas tu, tuan-tuan cuba rasalah, macam dah khusyuk solat ni. Soalan saya ialah, siapa yang mengesahkan
yang tuan-tuan dapat itu khusyuk ataupun bukan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Inilah kunci yang gagal kita lakukan. Inilah kunci yang paling utama. Kalau tuan-tuan tak sedar, inilah kunci dia yang mengakibatkan kenapa khusyuk masih lagi tak capai. Sedangkan hashtag yang saya akan bangunkan tahun ni, hashtag khusyuk is real. Benda ni real. Persoalannya jawab di ruangan komen. Siapa yang mengesahkan? Tuan-tuan sendiri rasa ke? Belajar. Allahu Akbar. Rasa khusyuk ni. Rasa. Tuan-tuan baru rasa khusyuk. Rasa. Belum pasti lagi rasa tu betul ke salah. Dah? Okey. Jujunati kata guru yang membimbing kita. Tadi saya baca Kak Norani, dia kata guru dan mursyid. Apa lagi yang lain? Takkan senyap. Kata nak dibantu. Kalau nak dibantu, cuba kita lahirkan two-way communication. Untuk saya pastikan apa lagi kelemahan yang boleh saya bantu tuan-tuan. Di atas pengalaman saya belajar dahulu, untuk kita bersama-sama, berganding bahu, ta'awanu al-birri wat taqwa. Sebab apa tuan-tuan? Muhammad bin Abdullah orang yang begitu hebat. Namun Nabi pun memerlukan sahabat. Nabi perlukan as-sahabah untuk berjuang. Dalam perjuangan nak membantu lagi orang-orang yang kufur kepada Allah kembali kepada agama Allah yang sebenar. Baik, terima kasih. Jadi saya tengok ramai yang telah menulis dengan jawapan yang agak tepat. Dia kata apa? Mestilah guru, mestilah mursyid. Jadi maknanya, tuan-tuan, sama juga dengan Al-Qadar. Simple je, kaitkan sama juga dengan Lailatul Qadar. Dalam penceritaan Lailatul Qadar, bagi tuan-tuan yang tak pernah, merasai momen, perasaan, spiritual, keindahan, kehebatan yang berlaku pada malam Lailatul Qadrin khairum min alfisyahr. Tiba-tiba bila tuan-tuan masuk je Ramadan pada kali ini, tiba-tiba rasa macam pelik. Tak kiralah malam 25 ke, malam 27 ke. Rasa macam aku dapat Al-Qadar malam tadi. Agak-agak masuk akal tak? Bagi kita yang tak pernah mengalami satu situasi, kita tak pernah alami situasi tu. Tak pernah. Tiba-tiba, baru first time kita alami, kita nak sahkan adakah pengalaman yang kita lalui itu betul ataupun silap. Hari ni renung. Sebab tu saya ulang balik. Saya sediakan hashtag Santapan Rohani untuk kalian gunakan setiap pagi metod yang saya sampaikan untuk kita muhasabah sampai ke malam. Fikir balik. Siapa yang nak sahkan? Diri sendiri. Itu dia panggil shock sendiri. Oh, best lah malam tadi dapat Qadar. Sebab macam mana? Aku tengok semua pokok tunduk. Aku tengok dekat luar, nampak tiang elektrik tunduk, nampak pokok tunduk. Dia kata, entah waktu tengah rabun ke, mata tak boleh buka ke, nampaklah sebab imajinasi kita begitu kan. Lah tuan-tuan. Sebab tu gambaran yang hamba nak beri faham. Apakah kesilapan yang paling utama? Tuan-tuan tak ada guardian ataupun guru yang boleh mengesahkan. Tulis di ruang komen, aku ni tiada guru yang boleh mengesahkan benda yang aku capai ni betul ke tidak. Itu je yang penting. Aku tiada guru yang boleh mengesahkan benda yang aku capai ni betul ke silap. Inilah kegagalan yang berlaku dalam kehidupan kita. Baik, mana hujah yang paling kuat? Adalah Nabi SAW. Nabi Muhammad ni tuan-tuan, siapa guru dia? Kalau ikut guru hakiki dia, Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Tetapi siapakah guru zahirinya yang setiap pagi, petang, siang dan malam turun mengajar Nabi, didik Nabi, cerita Nabi, iaitu Jibril alaihi salam. Kita tak pernah terfikir ke sehebat-hebat manusia, selayak-layak manusia yang tiada selayaknya dan sehebatnya Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi Muhammad tu pun ada guru sampai beliau wafat. Sampai baginda wafat. Daripada mula hidup dijaga oleh Jibril sehingga Nabi menjadi rasul pada umur 40, penjagaan yang lebih hebat. Sehingga Nabi wafat pada umur 63 tahun,
maka Nabi tidak pernah ditinggalkan oleh gurunya yang mulia, iaitu Jibril alaihissalam, satu makhluk yang Allah Ta'ala kata la ya'sunallaha ma amarahum. Makhluk yang tak pernah buat maksiat, iaitulah malaikah, tak pernah buat maksiat. Dah? Maknanya hari ni ada kita muhasabah. Kegagalan yang sebenar berlaku pada kehidupan kita ialah kita tak ada guru yang khusus. Tuan-tuan, kalau setakat belajar di surau, itu guru yang umum. Tuan-tuan kena bedakan guru yang khusus atau guru yang umum. Contoh paling mudah kalau di sekolah. Di sekolah, pertama kita ada guru kelas. Guru kelas tu yang jaga semua pelajar. Dia akan tanda report card. Dia akan tanda kita punya akhlak baik ke tidak. Dan setiap kali parent datang, parent akan jumpa guru kelas. Betul ke betul? Jadi, guru kelas itulah antara peranan yang besar dalam Allahumma salli ala Muhammad, nak menjaga semua pelajar ni. Tapi waktu yang sama, kalau dia belajar matematik, ada guru lain. Kalau belajar fizik, ada guru lain. Belajar sains, ada guru lain. Tapi guru yang khusus menjaga dia selama setahun itu, ialah guru kelas. Apa-apa masalah, cari guru kelas. Lepas tu pula, kalau guru besar pun ada masalah, apa-apa ada isu, panggil guru kelas dan sebagainya. Maka tuan-tuan, inilah dipanggil keadaan yang perlu kita fahami, yang secara realitinya berlaku dalam kehidupannya kita. Maka, tuan-tuan kena benarkan kalam ini. Kenapa solat yang kalian lakukan sehingga pada hari ini, tidak mencapai kualiti yang baik, tidak mencapai dikatakan kekhusyukan dan sebagainya, antaranya kita tak ada guru yang khusus. Soalan daripada Fazilah. Ya Ustaz, macam mana nak pastikan solat kita betul? Pertama kena ada guru. Inilah. Bila kita sebut betul, siapa yang mengesahkan? Adakah kita sendiri? Memang pada satu level, bila kita dah belajar, bermakna belajar tu pun datang daripada guru kan? Kita dah ada guru. Lepas tu guru tu mengajar kita. Bila dah mengajar, tuan-tuan, kita pun buat. Bila kita buat tuan-tuan, maka secara kaedah yang dipanggil apa? Yang paling tepat, dengan ilmu yang dia ajar oleh guru, maka dia pun yakin apa yang dibuat tu betul. Tapi ingat, kadang-kadang satu situasi yang kalian tak boleh terlepas dan tak boleh keluar. Apa dia? Was-was. Walaupun dah semayang lama, was-was. Maka ketika itu nak cari apa? Kembali kepada guru. Sebab tu guardian ataupun guru ataupun mentor satu perkara yang penting dalam kehidupan tuan-tuan. Sebagaimana ditanya tadi, macam nak rasa solat tu betul. Pertama of course kena ada guru. Bukan pertama kena ada ilmu, salah. Sebab ilmu nak cari di mana? Okey, tuan-tuan katalah, dengar tuan-tuan boleh Google, tuan-tuan boleh beli buku dan baca, betul? Tuan-tuan boleh search dan sebagainya. Maaf tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka saja Syekh Google, orang yang paling alim sekarang ni, apa Syekh Google. Kalau tuan-tuan Syekh Google saja, agak-agak dalam tu ada satu pendapat ke atau beratus ataupun beribu pendapat yang keluar. Tulis kejap dekat ruangan komen. Boleh ke Ustaz mengajar? Cara yang benar dan kita solat selama diterima Allah, insya-Allah. Memang itu kepakaran yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada saya. Bukan saya boleh mengajar. Kalau saya bantu tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat ilmu, saya ni asbab sahaja. Asbab untuk menyampaikan kepada ilmu. Itulah kepakaran yang Allah Ta'ala beri kepada saya berkat daripada guru-guru di belakang saya. Bukan ni. Guru-guru saya dululah. Tok guru saya waktu saya belajar di pondok. Berkat mereka, saya boleh bantu masyarakat. Alhamdulillah. Banyak result yang telah kami hadirkan. Okey, kembali kepada cerita tadi. Timbul soalan, Ustaz, kami boleh baca, boleh Google. Okey, silakan. Why not? Kalau tuan-tuan mula meng-Google, ada berapa pendapat yang keluar dalam internet ataupun daripada Google. Kata Norehan, banyak beribu pendapat. Terima kasih Mak Ngah. Pagi-pagi lagi Mak Ngah bagi star ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nur Lili kata beribu. Okey. Kalau beribu, macam mana tuan-tuan nak bedakan pendapat tu betul atau pendapat tu salah? Terima kasih Syariah. Tak payah ceritalah bab tauhid.
Tak ceritalah bab tauhid. Bab fiqh pun pening dah. Terima kasih Badrul Syam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bab fiqh pun pening dah. Dengan pendapat macam-macam daripada pendapat-pendapat mazhabnya. Tak cerita lagi pendapat-pendapat yang lain, Wahabiyahnya, Syiahnya, Mu'tazilah dan sebagainya. Jadi bermakna, bila mana ketika itu, tuan-tuan tidak mendapat suatu keyakinan yang betul, walaupun ada ilmu, maka disitulah pentingnya guru. Jelas ke jelas? Pentingnya guru. Menggambarkan guru ni tuan-tuan, tulis perkataan ni. Dengan ilmu, tuan-tuan boleh mendapat kefahaman. Dengan guru, tuan-tuan akan mendapat kepastian. Memang dengan ilmu dapat kepahaman. Sebagai contoh, dalam program solat itu mudah. Satu event yang kita buat, biasa 2 bulan sekali event ni, insyaAllah akan berlangsung pada minggu depan. Event solat itu mudah. Satu event, kita belajar bagaimana solat cara Nabi SAW. Yang ni pun tugas saya juga nak bagi faham. Ustaz, boleh ke kita solat cara Nabi? Boleh. Macam mana kata boleh? Ikut yang Nabi cakap, sampailah maksud. Ikut yang Nabi suruh, sampailah maksud. Ikut yang Nabi ajar, sampailah maksud. Terima kasih Nur Lili Zabidi. Boleh. Mana bukti kata boleh? Hadisnya jelaskan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku sembahyang. Bermakna dari segi fakta yang begitu jelas, kalian dan saya boleh capai sebagaimana solat Nabi SAW. Syarat kena ada ilmu. Syarat kena ada ilmu. Contoh tuan, bab angkat tangan. Bab angkat tangan saja. Allahu Akbar. Hari tu saya ajar bab jari. Kita bagi bab jari lah senang, bab jari. Berpuluh tahun tuan-tuan saya mengaji pondok, berbelas tahun saya mengaji pondok. Bebalnya sayalah. Nak cerita bab guru ni, konon-konon kita lagi pijak. Dulu kalau saya angkat tahiyat, saya straight macam ni. Tak apalah, ilmu ni sepatutnya ilmu berbayar. Sebab ilmu ni ada value. Tapi hari ni saya bagi percuma. Sebab saya nak tuan-tuan buat tindakan terus. Dan rasa perubahan dia. Dari dulu, kalau saya buat tahiyat, begini. Straight. Ashhadu an la ilaha illallah. Straight. Waktu saya belajar di pondok, saya tengok, terima kasih N. Hanif. Saya tengok, tu guru saya, Tuan Guru Haji Nazaruddin, kalau angkat tahiyat macam ni. Waktu tu saya budak lagi. Fazilah, program kita fully online. Sebab saya nak tuan-tuan boleh duduk di rumah dengan selesa, belajar bersama anak-anak, keluarga dan sebagainya. Baik. Sambung, sabar sekejap. Saya belajar di Fatani, Thailand, Baba Daud. Ashhadu an la ilaha illallah. Buat begini. Saya ingat tuan-tuan, maaf ni kata bodoh ni, bodohnya saya. Saya ingat benda ni adalah benda yang biasa je, benda yang biasa. Alah, angkat jari, kita ni muda, angkatlah begini, straight. Rupa-rupanya, bila kita belajar, sebab dulu, kadang-kadang waktu di Pondok Jorak tu, kita tak belajar khusus masalah fiqih. Waktu tu belajar khusus masalah nahwu saraf, belajar bahasa Arab dulu. Masyikan bahasa Arab, barulah kita mula-mula masuk kepada fardu ain, fiqh, tauhid, tasawuf dan sebagainya. Baik. Cuma, bila kita belajar lagi lama tuan-tuan, dan bila mana saya dah mula buat program solah, kita baca hadis-hadis Nabi SAW. Kita tak menggunakan kalam ulama'. Bukan tak guna. Tafsir tu daripada ulama'. Tapi bagi nak meyakinkan tuan-tuan, rojokan kita adalah daripada hadis-hadis Nabi SAW. Itulah program solah yang kita akan menggunakan kitab Ustaz Muhadi bin Haji Jul. Ambil kitab solah sekejap. Yang kita akan menggunakan kitab Ustaz Muhadi bin Haji Jul, terhimpun di dalamnya ratusan hadis-hadis Nabi SAW. Ni kita akan gunakan dalam praktikal solah. 2 hari khatam biiznillah, insya-Allah. Program solah bukan first time, kami dah buat banyak kali dah. Khatam. Kita akan baca ni sampai khatam secara praktikal. Poin dia ialah, dengar dengan baik. Poin dia ialah, rupa-rupanya adalah Nabi SAW. Dengar, bila Nabi angkat tahiyat, ni, bila Nabi angkat tahiyat, maka keadaannya membengkok sedikit. Siapa dapat sesuatu pada hari ni? Say hi. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, ni.
Kalau kita baca hadis, kita akan jumpa hadis nanti. Dah? Hadis yang sahih. Kalau Nabi angkat tahiyat, ni, Nabi akan bengkok sikit. Bodohnya aku, ya Allah. Dulu mengaji pondok, tengok tok guru buat dah. Tak ikut. Ni bebal. Walaupun dah ada guru. Dah? Waktu mengaji dekat Fatani, tengok Baba Daud buat begini. La ilah Allah, bodohnya aku. Tak ikut. Degil, tak trust the process. Padahal Baba Daud tu dah tunjuk contoh. Sebab tu degil ni pun satu isu. Tuan-tuan, degil. Kita berasa kita ni pandai. Kita berasa kita dah mengaji banyak. Walhal kita lupa ilmu tu banyak lagi, tuan-tuan. Dah, saya belajar di Aceh. Tengok Abu Ya Amran Wali. Asyhadu alla. Duk lagu ni je. Dah. Kita ni, konon-konon lah kalau nak angkat-angkat lah betul-betul. Kenapa? Why not? Kenapa tak angkat straight macam ni? Rupa-rupa kita bila baca hadis Nabi SAW, Nabi angkat macam ni. Dibengkokkan sedikit. Jangan straight sangat. Tengok. Siapa yang bodoh sekarang ni? Tuan-tuan ke saya? Saya. Bodoh. Dah ada guru pun tak ambil manfaat. Dah ada guru pun tak nak ikut. Dah ada guru pun tak nak ambil, tak nak buat tindakan yang cepat. Dah? Bila masuk dah tua ni, barulah sedar. Saya cerita sejarah saya sendiri, tuan-tuan. Jadi bermakna, saya recap balik. Ya Allah, banyaknya rugi. Rugi. Saya rasa kerugian yang berlaku dalam kehidupan saya ketika mengaji dulu. Saya cuma, beri penumpuan kepada kitab yang kita belajar. Waktu yang sama, saya tak ambil pun pendekatan dari sudut apa yang ditunjukkan secara zahir oleh Baba Daud. Dah? Siapa yang sama tu? Fazilah. Sama fazilah, laki-laki dengan perempuan caranya sama. Caranya sama. Begini. Jadi maknanya, tuan-tuan, gambaran saya nak beri faham ialah Allahumma salli ala Muhammad, bodohnya aku. Jadi dari situ saya ambil pendekatan. Ya Allah, dulu aku dibodohkan diri aku sendiri dulu. Aku tak ikut apa yang guru buat. Bukanlah tak ikut semua, tapi tak ambil semua. Bukanlah kata tak ikut semua. Sebagai pelajar kita ikut, tapi tak ambil semua. Itu bodohnya saya dulu. Sebab tu sekarang ni saya rasa saya nak balas kebodohan saya balik yang dululah. Saya nak ganti balik dengan kebodohan saya, dengan kedegilan yang saya lalui belasan tahun di pondok dulu, dengan saya bantu masyarakat. Allahu Akbar. Saya bantu sungguh-sungguh. Saya paksa mereka buat tindakan. Dan macam program solah yang akan berlangsung pada 13 dan 14 Mac. Tuan-tuan, program ni 2 hari. Dan kenapa sekarang ni saya fokus buat online? Tuan-tuan, minta maaf. Pengalaman saya, kami pernah buat program ni secara offline dulu. Bila offline ni membabitkan kos. Tuan-tuan pula nak datang, nak tinggalkan anak. Maaf, banyak kami buat program, suami isteri datang, kadang-kadang anak tinggal. Sedangkan ilmu ni bagi untuk satu keluarga. Sebab tu saya berasa gembira, saya dapat bantu sangat tuan-tuan dengan costing yang kami keluarkan. Tuan-tuan boleh belajar untuk satu family. Suasana ni, maaf tuan-tuan, suasana ni tuan-tuan nak cuba nak create susah. Melainkan bila ada program, bila ada event, jemput anak semua datang, duduk. Kalau boleh connectkan telefon tu dengan televisyen besar tuan-tuan, yang 45 inci, 65 inci, gunakan untuk mendapat ilmu. Himpunkan semua anak-anak. Ni 2 hari ni kita ada belajar program dengan Ustaz Irwan. Belajar solat sebagaimana cara Nabi SAW. Jadi dalam solat tu yang akan berlangsung 13 dan 14 tahun, kita akan belajar praktikal solat sempurna. Yang kita akan menggunakan buku Al-Mu'allim wal-Mukarram Ustaz Muhadi bin Haji Jul, bekas pensyarah Universiti Islam Antarabangsa. Dan modul ni kami dah baca hampir 3-4 kali. Dan kami yakin tuan-tuan yang dah masuk isolah pun dia nak masuk lagi. Sebab apa Ustaz? Allah rasa tak hadam. Banyak lagi tak hadam. Kami bukan jual buku tuan-tuan. Maaf. Kalau tuan-tuan nak beli buku, klik Shopee. Shopee ada. Shopee. Klik Shopee boleh beli. Tapi maaf, berapa ramai yang beli buku tapi tak baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jelas? Jadi admin tolong share link program solah ezy.la/solah. Saya harap, saya nak tuan-tuan hadir program ini. Dan kalaulah terasa ada sahabat, kawan-kawan yang lain yang nak dibantu, sebab masalah dia satu saja tuan-tuan, kita ni tak ada guardian yang jelas daripada guru. Itu sahaja. Kita ni tak ada guardian yang jelas daripada guru.
Maka dengan kegagalan itulah menyebabkan tuan-tuan tak yakin dengan ibadat yang kita lakukan. Sebab itu sehingga pada hari ini, kenapa masih lagi ada perasaan rasa solat ni masih lagi tak feel, solat ni masih lagi tak khusyuk. Sebab selama ni tuan-tuan gagal ada satu guru yang khusus. Itu je. Bukan tak ada guru, tuan-tuan gagal menghadirkan guru yang khusus untuk ajar tuan-tuan daripada A to Z. Dan ingat, bila sebut A to Z, bukan daripada takbir sampai salam. Itu bukan solat. Itu perbuatan solat. Solat ni merangkumi tauhidnya, fiqahnya, tasawufnya, semua solat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi tuan-tuan, saya jemput tuan-tuan, dan bagi tuan-tuan yang kenal, ada sahabat yang lain ke, kawan yang rasa, tuan-tuan rasa, okeylah, aku ni dah tahu dah buat solat. Bagus. Jangan lupa tuan-tuan, dengan duit yang tuan-tuan ada, why not sponsor orang lain? Dan tak, bagi yang mendaftar kami bagi buku. Sebab tu saya kata saya tak jual buku. Kami tak jual buku. Sebab tu nanti kalau tuan-tuan daftar program, tak perlu akad jual beli. Tuan-tuan daftar program, kami bagi buku dengan percuma. Ni kaedah usul. Kalau jual, kena ada akad. Kami jual program. Bukan kata jual program. Nak kata jual program pun tidak. Kami buat satu program. Tuan-tuan nak datang, tak datang sudah. Tak ada masalah. Cuma program ni secara online. Dan tuan-tuan duduk di rumah. Yang paling penting, matlamat yang pertama, saya nak tuan-tuan boleh belajar bersama keluarga. Satu. Belajar dengan satu family. Dan yang kedua, matlamat saya ialah kita nak memudahkan pengurusan. Dua. Dan yang ketiga, yang paling penting tuan-tuan, kita nak khatamkan kitab ni selama 2 hari. Dan Alhamdulillah syukur, kami dah berjaya mengkhatamkan dia dalam 2-3 kali event yang pernah kami buat. Untuk apa? Saya nak bantu tuan-tuan, macam mana tuan-tuan nak merasakan solat itu sebagaimana solat Nabi SAW. InsyaAllah kalian boleh capai. Jadi insyaAllah kita bertemu pada siri-siri yang akan datang dalam hashtag Santapan Rohani. Hari ini fikir-fikirkanlah, adakah aku telah ada guru yang khusus untuk mengajar aku Quran, guru yang mengajar aku hadis, guru yang mengajar aku ilmu lain. Boleh jadi tuan-tuan dah ada. Tapi jangan lupa tuan-tuan, ada tak tuan-tuan guru yang khusus untuk mengajar solat daripada A to Z. Allahu Akbar. Daripada tauhidnya, daripada tasawufnya, dan daripada anggota zahirnya tuan-tuan. Ma'assalamah wa liqa'. Kita bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang dalam hashtag Santapan Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada semua yang belanja star.